Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi untuk hadis 12, hadis yang mana iaitu tinggalkan perkara yang tidak manfaat. Jadi dia punya matan dia bermaksud Rasulullah bersabda, merupakan tanda baiknya seseorang itu adalah dengan dia tidak perkara yang tidak berguna baginya. Jadi kat sini maksudnya tanda baik seseorang itu adalah dengan meninggalkan perkara yang tidak bermanfaat bagi dia. Jadi kepentingan hadis yang kita boleh ambil daripada sini ialah dalam ni Rasulullah menjelaskan dengan kalimat yang sangat-sangat ringkas untuk sampaikan satu perkara kebaikan di dunia dan akhirat. Seterusnya sebahagian ulama juga telah mengatakan hadis ni adalah 1/2 agama kerana dia termasuk dalam isi ataupun inti daripada perkataan Rasulullah. Jadi kat sini agama ni kita boleh tengok kepada dua bahagian, meninggalkan dan menggerakkan ataupun mengerjakan. Itu meninggalkan perkara yang Allah larang dan melakukan atau mengerjakan perkara yang Allah suruh. Jadi hadis ni adalah nas yang menunjukkan kepada meninggalkan perkara yang tak berfaedah, sesuatu perkara yang tak elok. Dan ulama juga telah mengatakan hadis ni adalah mencakupi suatu urusan agama. Selain itu, Ibnu Rajab juga telah mengatakan hadis ini adalah salah satu pokok ahli. Seterusnya Ibnu Dawud mengatakan terdapat 4 hadis yang mencakupi ajaran agama, dan hadis ini adalah salah satu hadis yang mencakupi ajaran tersebut. Seterusnya adalah dua hadis adalah maksud hadis tersebut. Jadi untuk maksud yang pertama, manhaj dalam Islam al-mar'ah, maksudnya merupakan tanda baiknya seseorang, iaitu antara faktor seseorang tu jadi baik macam tu. Jadi dan al-mar'ah tu pula bermaksud remaja ataupun manusia. Kat sini dia tak manusia tu sama lelaki yang perempuan, dua-dua tu. Dan seterusnya ma la ya'inuhu bermaksud meninggalkan sesuatu yang tidak berfaedah. Dan kat sini yang tidak berfaedah itu bermaksud yang tidak bermanfaat kepada agama ataupun dunia. Bismillahirrahmanirrahim. Seterusnya saya akan menerangkan beberapa keterangan tentang hadis, iaitu yang pertama, Islam sangat peduli dengan keselamatan manusia agar hidup dalam keserasian dan keharmonian, tidak ada perselisihan dan pertelingkahan di antara mereka. Islam juga sangat peduli terhadap keselamatan individu agar hidupnya bahagia, saling menyayangi dan menghormati, dan akhirnya meninggalkan dunia ini dengan keselamatan dan keberuntungan. Yang seterusnya ialah manusia hidup di dunia bersama manusia yang lain. Begitu banyak kesibukan dan hubungan antara satu sama lain. Seorang Muslim perlu bertanggungjawab penuh terhadap semua perbuatannya, waktu yang dihabiskannya dan kata-kata yang diucapkannya. Jika seorang sibuk melakukan kegiatan tidak bermanfaat sehingga mengabaikan kewajipan dan tanggungjawabnya, ia mendapat celah di dunia dan siksa di akhirat. Selain itu, tindakannya juga merupakan bukti bahawa pengetahuannya yang lemah, akhlak Rasulullah tidak tertanam dalam jiwanya, dan keislamannya sebatas pada ucapan lisan. Imam Tirmizi meriwayatkan dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu, ia berkata, salah seorang sahabat meninggal dunia. Lalu seseorang berkata, ia diberi kabar gembira akan masuk ke syurga. Kemudian Rasulullah SAW bersabda, apakah kalian tidak tahu boleh jadi ia membicarakan akan sesuatu yang tidak bermanfaat dan bakhil dengan sesuatu yang sebenarnya tidak mengurangi hartanya. Ibnu Hibban dalam kitab Sahih Ibnu Hibban meriwayatkan bahawa Rasulullah SAW bersabda kepada Abu Dhar, seseorang itu dianggap buruk jika ia melakukan sesuatu yang tidak diketahuinya dan membebani dirinya dengan sesuatu yang tidak bermanfaat. Dan seterusnya, jika seseorang Muslim mengetahui kewajipan tanggungjawab, ia pasti akan menyibukkan dirinya dengan mencari sesuatu yang bermanfaat untuk kehidupan dunia dan akhiratnya. Ia akan menghindari sesuatu yang sia-sia dan buruk serta fokus pada hal-hal yang bermanfaat baginya. Jika kita mengetahui bahawa hal-hal yang bermanfaat bagi manusia di dunia ini jumlahnya lebih sedikit dibandingkan dengan hal-hal yang tidak bermanfaat, kita akan mengerti bahawa orang-orang yang hanya melakukan kegiatan yang bermanfaat akan selamat dari banyak hal yang buruk dan mengandung dosa. Ia selalu sibuk dengan urusan yang baik untuknya di akhirat kelak. Sikap seperti ini merupakan tanda keislaman yang baik, keimanan yang kuat, ketakwaan yang benar, menjauhkan diri dari hawa nafsu, dan keselamatannya terjamin di sisi Allah Subhanahu wa taala.
Imam Bukhari meriwayatkan dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, ia mengatakan bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Jika salah seorang dari kalian menjalankan keislamannya dengan baik, setiap kebaikan yang dikerjakannya akan dihitung 10 sehingga 700 kali ganda, dan setiap keburukan yang dilakukannya akan dihitung sama dengan apa yang dilakukannya." Imam Malik dalam Al-Muwatta meriwayatkan bahawa Luqman pernah ditanya, "Apa yang membuatmu sampai ke darjat ini?" Luqman menjawab, "Berkata benar, menepati janji dan meninggalkan hal-hal yang tidak bermanfaat." القلب المشغول بالله تعالى معرض عما لا يعنيه من شؤون الخلق. Yang keempat ialah sibuk dengan mengingati Allah Subhanahu Wa Taala akan mencegah hati seseorang itu daripada melakukan perkara yang tidak bermanfaat. Seorang Muslim yang beribadah kepada Allah, ia akan merasakan bahawa Allah berada dekat dengannya. Hal ini menjadikan seseorang itu mempunyai iman yang benar dan dapat menghindarkan diri mereka daripada melakukan perkara yang tidak bermanfaat. Telah berkata Hasan Al-Basri, di antara tanda penolakan Allah Subhanahu Wa Taala terhadap seorang hamba adalah ia menyibukkan dirinya dengan sesuatu yang tidak bermanfaat. Al-khamisah, ma ya'ni al-insan min al-umur wa ma la ya'ni. Yang kelima ialah perkara yang bermanfaat dan tidak bermanfaat. Seperti yang kita tahu bahawa perkara yang bermanfaat yang perlu menjadi keperluan kepada seorang manusia ialah makan, minum, tidur dan mempunyai tempat tinggal untuk berlindung. Manakala perkara yang tidak bermanfaat ialah seperti mengejar kekayaan, mencari kekuasaan dan mencari kedudukan untuk dipuji ramai. Hal ini perlulah ditinggalkan oleh seorang Muslim kerana perkara-perkara ini akan membuang waktu dan akan dipersoalkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala di akhirat kelak. Imam Tirmizi juga meriwayatkan dari Muaz radhiyallahu anhu, ia bertanya, "Wahai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, apakah kami akan diseksa kerana semua ucapan kami?" Rasulullah menjawab, "Celakalah engkau wahai Muaz, bukankah seseorang masuk neraka kerana ucapannya?" Dalam riwayat yang lain disebutkan bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Perkataan anak cucu Adam adalah dosa baginya kecuali ajakan menuju kebaikan, larangan mengerjakan kemungkaran dan mengingati Allah Subhanahu Wa Taala." Yang keenam ialah karakter Muslim adalah menyibukkan dirinya dengan hal-hal yang mulia. Hadis ini menjelaskan bahawa di antara karakter ataupun sifat Muslim adalah menyibukkan dirinya dengan hal-hal yang mulia serta menjauhi hal-hal yang buruk dan hina. Dan yang ketujuh, membina jiwa untuk menghindari keburukan. Selain itu, hadis ini juga menjelaskan pembinaan jiwa untuk menghindari segala keburukan dan kekurangan serta mendorong untuk mengerjakan hal-hal yang berharga dan bermanfaat. Sekian, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.